Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Kai. Dia ni dengan rakan-rakannya, kata orang hobinya memancing. So mereka akan cari lombong-lombong yang terbiar untuk pergi memancing. Sampailah satu hari mereka dapat satu lombong. Lombong dikira kawasan pedalaman lah. Dan kata orang lubuk ikan terdapat di sana. So Kai dan rakan-rakannya telah berjanji untuk pergi ke lombong berkenaan. Lombong berkenaan agak jauh, mengambil masa 30 minit dari tempat mereka. Dan bila mereka sampai sudah sekitar petang. So betul, apabila mereka lontar joran, ikan naik guys. Sedap. Hanya kaki pancing saja yang tahu macam mana kata orang apa ni, kepuasan memancing tu. Mereka tarik umban joran, tidak sampai 10 minit dapat lagi. Umban joran tidak sampai 10 menit dapat lagi. So mereka asyik dengan nikmat dapat ikan di tasik tersebut. Sehinggalah sampai ke waktu maghrib, mereka tidak puas lagi. Macam alang-alang sudah dapat ikan, bukan senang kita dapat ni. Jadi mereka bercadang untuk buat unggun api. Kira macam biarlah sampai ke malam. Alang-alang sudah dapat banyak ikan kan. So beberapa orang rakannya mengumpulkan kayu api, dan buat unggun api. Jadi tengah-tengah asyik mereka memancing, sampai lupa solat maghrib lah guys. Tengah-tengah asyik orang memancing, tiba-tiba durang terdengar seperti bunyi perempuan menangis. Pertama orang tidak hirau. Dorang anggap itu mungkin bunyi burung kah kan, bunyi unggas kah. Tapi suara tangisan tu makin lama semakin kuat. Jadi dorang sesama rakan pertama tidak tahu. Tapi lama-lama mereka macam saling berpandangan, yang pandang-pandang kan. Kemudian bertanya, "Kau dengar apa yang aku dengar?" Wish, dia cakap kan, "Kai, kau jangan tegur Kai bangnya. Aku ni dengar ni meremang sudah bulu rumah aku ni. Jadi kita mau stay kah mau balik?" "Gila kau mau stay bangnya. Suara tu semakin kuat," dia cakap kan. Jadi si Kai cakap, "Kita bawa bade ya, kita belah dari sini." So mereka pun apalagi kemas barang mereka, belah terus dari kawasan lombong terbiar tu. Tapi yang masalahnya, bunyi ngilayan tu betul-betul berhampiran tempat mereka parking kereta. Jadi si Kai ni, alamak, bunyi mengilai tu dekat pokok tu kan. Macam mana kita mau pergi kereta kita ni? Bapak tak tahu siap lah orang cakap kan. So mereka pun pergi menuju ke kereta mereka. Sampai ke kereta mereka, mereka sudah macam yang berdebar-debar. Duk 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 duk. Bulu roma sudah meremang. Mereka macam buat macam yang steady je lah, macam tiada apa-apa yang berlaku kan. Tapi suara tangisan tu semakin lama semakin kuat. Semakin mereka dekat dengan kereta mereka, semakin kuat. Nasib baiklah kereta sekarang ni tidak perlu buka kunci, main yang remote kan. Bila mereka sampai saja ke kereta tu, terus benda yang menangis tu ketawa mengilai. Apalagi melompat orang masuk ke dalam kereta, terus on. Cepat Kai, jalan Kai. Kawan dia, sabar bilang, sabar kamu sabar. Kelang kabut suara mengilai itu semakin kuat di belakang kereta mereka. Masuk gear di terus jalan. Sudah mereka tidak toleh belakang. Dorang terus sudah tidak toleh belakang. Belum sampai pun mereka keluar ke jalan besar guys, benda tu sudah berada di depan mereka. Kawan yang tegur, Kai kau tengok Kai, siapa di tepi jalan tu Kai? Aku nak mau pandang si Kai. Mereka terus jalan, lalulah benda tu, tapi mereka tidak peduli. Dan bila sampai lagi ke depan, benda tu masih ada lagi guys. Tiga orang ni tak tahulah. Mungkin saya rasa salah seorang sudah memang terkencing, ketakutan. Sampai si Kai cakap,
dia terbau-bau hancing sudah. Mungkin salah seorang rakannya sudah terkencing. Mereka tidak sabar-sabar untuk keluar ke jalan besar, dan mereka rasa jalan keluar besar sangat jauh guys. Sebab benda tu sering muncul di tepi jalan ketika mereka hendak keluar dari simpang. Sampailah ke simpang besar, akhirnya mereka berjaya keluar. Masing-masing menghembus nafas lega. Sudah, balik. Jangan lagi kita tunggu di sini ya. Mereka pun terus pulang ke rumah dan masih trauma dengan kejadian berkenaan, dan mereka sudah berjanji tidak mau lagi memancing pada waktu petang berhampiran dengan maghrib. Guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Omar. Dorang ni kerja di Kuala Lumpur. Dia dengan adiknya lah. Adiknya si Raden. Raden, Omar dan Raden. Jadi satu hari mereka lepak sama-sama lah ya. Habis pulang kerja orang lepak sama-sama. So kebetulan mereka nampak satu live paranormal. Live paranormal, mereka berada di RNR Beranang ya, dekat Highway Lekas, dekat Negeri Sembilan lah. So dalam live tu seram lah. Oh ya, biasalah kan kalau paranormal kan, live paranormal ni, guys, apa tu guys, oh gitu kan. Screenshot guys, apa tu guys, oh nampak begitulah. Tapi dalam live tu orang cakap mereka nampak Pontianak ya. Pontianak di pokok lah, walaupun tidak jelas ya, paranormal tu sudah zoom, tapi agak seram lah orang cakap ya. Suara menangis, suara ketawa. So si Omar ni takut, off live tu off. Kita ni kalau pulang kampung kita kena lalu RNR tu, dia cakap kan. Alah, relax lah bang ya, buat dek je. Ini durang ni pun live paranormal ni pun bukan semestinya betul, orang cakap kan. Ada yang guna prop je. Orang cakap begitulah adiknya. Jadi si Omar pun tak tahan. Dia cakap, aku stop lah, aku tak nak tengok. So apabila sudah gaji, jadi orang mereka seperti biasalah, mereka akan pulang semula ke kampung nenek mereka di Negeri Sembilan. So untuk ke pulang semula di Kuala Pilah Negeri Sembilan, mereka kena lalu RNR Beranang. Jadi mereka biasanya bertolak 10 malam untuk mengelak jam lah ya, untuk mengelak jam. So sampailah mereka ke RNR Beranang ya. Sampai di RNR Beranang, si Omar ni mengingatkan adik dia, si Raden, inilah RNR yang paranormal tu kan, cakap tu kan, yang ada hantu tu. Bang, kau jangan tegur bang ya, buat benda je bang. Macam meremang bulu rumah aku, dia cakap begitulah kan. Tidak lama kemudian mereka terhidu satu bauan harum, sangat harum. Bukanlah bau minyak wangi, tapi bau seperti bunga. So si Omar ni sudah memandang adik dia memandang si Omar. Masing-masing yang, bang, kau terhidu ke abang? Apa aku hidu bang? Jangan tegur Raden, fokus pemanduan. Buat tak tahu, tapi haruman tu memang sangat harum guys. Bulu rumah sudah mereka kembang, jantung mereka sudah berdebar-debar, tapi mereka tidak nampak kelibat apa-apalah. Sampailah mereka ke rumah nenek mereka ya. Mereka pun kemas beg, ambil. So mereka, kata orang, rokok sebatang dululah di koridor rumah dorang sambil minum air panas. Ketika mereka lepak-lepak, mereka terlihat satu kelibat di satu pokok depan rumah nenek mereka. Tapi mereka lihat samar-samar, bermula daripada si Omar. Dia cakap, tak salah ke aku nampak ni? Dia cakap kan, dia nampak seperti ada kelibat orang pakai kain baju putih yang lusuh macam kekuning-kuningan, rambut panjang, muka dia hitam. Dia cakap, biar betul aku nampak ni hantu ke Pontianak ke apa ni kan, begitu kan. Kemudian dia tengok si Raden, adik dia. Si Raden tengok si Omar. Lepas tu dia tanya, Den, kau nampak apa yang aku nampak? Nampak bang, yang di pokok tu ke bang?
Terus yang astagfirullah dia cakapkan, nah kurang asam. Dia cakap kenapa pula benda tu nampak. Dan bila mereka nampak lagi, benda tu turun guys dari pokok dan menuju ke tempat mereka. So apa lagi, si Omar si Raden berkemas terus masuk ke dalam rumah kunci. Diorang yang cakap, apa benda kita nampak ni? Diorang cakapkan, tak kan benda tu mengikut. Sudah melengah, jom kita tidur. So diorang tidur di ruang tamu lah. Dan guys, semasa mereka tidur, mereka terdengar bermacam-macam bunyi di luar rumah mereka. Rumah nenek mereka ni rumah kayu. So mereka dengar seperti bunyi kuku. Kau tahu kuku tu? Macam digaru dinding rumah tu. Si Omar dengan si Raden ni berhimpit. Kau dengar bunyi apa tu Raden? Bang diam bang, jangan tegur bang. Bunyi kuku tu. Tidak lama kemudian seperti ada bunyi kain di atas zinc. Kebetulan zinc nenek mereka, atap rumah nenek mereka ni zinc. Semalaman durang macam tak boleh tertidur. Raden Omar last dorang pergi masuk bilik nenek mereka, tidur dengan nenek mereka. Nenek yang pun terkejut. Apa hal kamu ni? Ya, buang terbiat ni. Tidur tiba-tiba di bilik. Nek, takut nek. Nenek dia heran. Neneknya pun malas lah mau tegur, biarkan saja. Tapi bunyian tu tetap mengganggu mereka. Ya, semalaman dorang tidak tidur. Mereka diganggu sampai lorong tertidur. Keesokan harinya baru neneknya tanya, siapa yang kamu bawa pulang? Neneknya tahu. Tak tahu nek. Tapi nek, dengar, kami ada satu lalu RNR. RNR tu sudah tidak macam lama lah, tidak wujud sudah. Kita tidak ada orang sudah berniaga di situ. Dan si Omar yang tegur, dia cakap di sini ada tempat ada hantu. So mungkin benda tu yang mengikut di luar. Dengar. Kemudian si Omar bagi tahulah, dia bertenggek di depan rumah tu nek, di pokok tu. Mana? Dah hantu kah? Dah hantu? Ya, bilang si Omar. Bila mereka tengok dahan yang tempat Pontianak tu bertenggek sudah patah guys. Maksudnya Pontianak tu berat. So nenek cakap lain kali kalau lalu tempat sedemikian, kalau sedar ada benda tu sedemikian, baca doa, bukan memaki. Ya, ni sikit F. Ya, terlalu ikut orang-orang media sosial. Sepatutnya bila dengar bunyi sedemikian, bila nampak benda sedemikian, baca doa, istighfar. Itu yang sepatutnya. Guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Sylvia. Saudari Sylvia ni dia sambung belajar di Ireland, di luar negara lah. So tahulah Ireland ni satu negara yang sejuk. Okay, so bila cuti dia tidak dapat balik kampung ke Malaysia lah ya. Dia bercuti di rumah rakannya. Rakannya cakap, cutilah di rumah saya, nak payahlah balik Malaysia. Lagipun tambang ke Malaysia agak mahal lah. So dia pun pergilah ke rumah rakannya. Rumah rakannya agak jauh, lebih kurang 5 jam dari tempat dia belajar. Dan sampai saja di rumah rakannya tu, rumah rakannya ni jenis farmhouse. Kalau kamu tengok cerita orang putih, dia rumah macam farm, pekebun lah. Yang pekebun orang putih, dia ada satu rumah, tepi dia ada ladang. Begitulah rumah dia. Memang aman lah ya. Memang suasana kampung di luar negara lah. So diorang merancang esok untuk pergi hiking. Di belakang perumahan mereka ni ada tempat hiking. Jadi esoknya dia dengan rakannya ni, dengan abang rakannya ni, ya, si F dengan si P, itu yang dia ceritalah. Si Sylvia dia tidak sebut nama sebenarnya lah. Jadi mereka pun pergilah hiking. So sampai di satu tasik. Tasik tu jernih guys, cantik, nampak ikan dan batu. Memang view kata orang mantap lah. So mereka berkemah di tepi tasik tu. So mereka barbecue, makan apa semualah. Jadi dia akan cerita pada waktu malam si Sylvia ni mau pergi kencing. Jadi mereka buat ada satu tandas khas untuk
camping kalau kan di belakang pokok. Jadi dia pun pergilah bawa botol air. So dia pergilah kencing. Lepas pergi kencing tu, dia mau balik pergi kemahnya lah. Dan semasa dia mau balik pergi kemahnya, dia nampak ada seorang perempuan berbaju macam bergaun lah, gaun hitam putih dan basah. Orang tu macam, dia kata macam albino. Tahu orang albino kan? Albino ni yang putih semua tu kan. Dia tengoklah, apa? Dia fikir kawan dia, F kau kan F. Tapi si perempuan tu tidak menyaut. Tapi rambut dia macam basah melekat di badan dia. So dia tengok pelik dia suluh dengan torchlight. Dan bila dia suluh dengan torchlight, benda tu terus berteriak. Yang begitulah kan. Sedangkan saya berteriak di sini. Begitu kan. Si Sylvia ni terkejut lah, lari terus menuju ke kemah. Tidak sampai ke kemah, dia terjatuh. Dan benda tu terus meruju ke tempat dia. Dia apalagi berteriak lah, terkeluarlah dari kemah si F dan abangnya si Pila. Sylvia, kenapa kau ni? Dan bila dia bangun, dia tengok benda tu sudah ada. Tidak ada. Tapi dia masih trauma, menggeletar nampak benda tu. Ya. Jadi keesokan harinya mereka tidak teruskan hiking oleh kerana nampak si Sylvia ni macam demam sudah, mungkin keteguran. Jadi mereka berkemas dan balik semula ke rumah si F. Dan sampai ke rumah si F, ayah si F ni beritahulah, ni kenapa si Sylvia ni? Mereka ceritakan segala-galanya lah. Ya, apa yang berlaku. So malam tu ketika mereka tidur, benda tu mengikut guys, mengikut ke rumah. Dia berada betul-betul di luar rumah sambil menangis. Dan bila si Sylvia tengok dari tingkap, sama benda tu, dan dia nampak benda tu semakin tinggi guys. Dan dia bagi tahu kawan dia, F, dia cakap, kau tengok di luar tu F. Dan mereka sama-sama nampak benda tu. Ketakutan lah ya mereka di dalam rumah. Dan cuba bagi tahu ayah mereka. Ayah mereka cakap, buat tidak tahulah ya. Sebab mengikut adat orang di island tu, ya, benda tu memang biasa. Kemungkinan keesokan harinya si Sylvia mendapat panggilan telefon yang memberitahu bahwa pak cik dia meninggal dunia. So ayah dia kaitkan, dia kata kemungkinan benda yang dia nampak tu, ya, benda tu sudah lama orang sekitar di situ tidak pernah nampak, kecuali dia muncul sekiranya orang tersebut ada orang yang terdekat meninggal. Kemungkinan benda tu muncul memberitahu yang bahawa ada family-nya meninggal.